Evil torture methods. Rates, legal and medical costs than any other institution in the U.S. correctional system. Things will have to change fast. I think I have a solution. No more prison fights. No more assaults on guards. No more disrespect. We've got to make a human centipede of our prisoners. They will literally be on their knees begging for your mercy. It's brilliant. You think, Doc? It looks medically accurate. I don't see why someone couldn't survive a lifetime. Goodwill to man. This is a violation of human rights. It's certainly a violation of federal ethics. You insane freaks who get the death penalty. This is beyond medieval torture, beyond castration, the ultimate correction. First human prison centipede. Bill bahawa seorang warden penjara psikopat. Penjaranya mempunyai banyak masalah, termasuk mempunyai jumlah rusuhan penjara, kos perubatan dan pusing ganti kaki tangan tertinggi di Amerika Syarikat. Pada satu hari, Bill menyaksikan penghujung filem The Human Centipede 2 bersama encounter-nya, Dwight Butler. Dwight mencelah, cuba melontarkan idea bernas untuk menetapkan kadar keganasan penjara. Dwight mencadangkan bahawa semua banduan dijahit bersama-sama dari mulut ke dubur, membentuk lipan penjara manusia gergasi terinspirasi daripada cerita tersebut. Pada mulanya, Bill menentang idea itu dan menolaknya sebagai mustahil. Akhirnya, Bill memanaskan idea Dwight selepas diyakinkan bahawa ianya 100% tepat dari segi perubatan. Dualisme berasal daripada dua kombinasi perkataan bahasa Latin iaitu duo serta ismus. Duo membawa maksud kata dua, manakala ismus membawa maksud kata nama bagi sesebuah kata kerja. Dualisme boleh difahamkan sebagai dua kefahaman yang memiliki asas dan landasan yang berbeza, baik melalui historis, filosofis maupun ideologi. Said Naqib Al-Atas turut menyatakan bahawa konsep dualisme tercipta daripada beberapa buah elemen seperti buah fikiran, nilai, kebudayaan, kepercayaan, falsafah, dogma serta teologi yang berlawanan yang mencerminkan pandangan dualistik secara keseluruhan tentang hakikat dan kebenaran. Namun begitu, jika dilihat daripada sudut pandangan Islam, prinsip dualisme tidak begitu wajar kerana menerusi persepsi dualisme, hakikat alam dan kebenaran tidak berlandaskan kepada pengetahuan daripada sudut kepercayaan agama, tetapi ianya berlandaskan kepada fikiran manusia yang cenderung untuk bergantung kepada ruang dan waktu. Sejarah kedatangan dualisme ini pula telah wujud sejak zaman awal kebangkitan agama Islam. Pada zaman dahulu terdapat dua puak yang berlainan pendapat dalam agama Islam, iaitu pertama puak rasionalis atau ahlul ar-rai yang berpandukan akal, fikiran dan ijtihad, dan kedua pula puak tradisionalis atau ahlul al-hadis yang hanya berpegang teguh pada wahyu semata-mata. Jadi bagaimana perkara ini terjadi pada zaman kini? Ini berlaku kerana terwujudnya pelbagai mazhab dan aliran pemikiran yang banyak dalam Islam. Tetapi dalam aspek pendidikan, dualisme sering berlaku kerana penjajah-penjajah negara yang menjajah sesebuah negara itu telah membawa masuk mereka punya konsep dan pandangan dan berlakunya dualisme. Jadi, secara tidak langsung terdapat banyak corak keilmuan yang diajar di sekolah dan institusi. Maka disebabkan sejarah dari penjajahan berlaku di sesebuah negara, terwujudnya lah dualisme ini. Menurut sejarah tamadun barat, dualisme dikatakan diperkenalkan oleh Rindikates yang dikenali sebagai Cartesius, iaitu seorang ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains yang terkenal. Beliau digelar sebagai pengasas falsafah moden serta bapa matematik moden kerana sumbangannya terhadap bidang falsafah serta revolusi saintifik di dunia barat. Ideologi Descartes mengenai dualisme adalah beliau berpendapat bahawa manusia terdiri daripada dua entiti yang berbeza, iaitu jiwa dan tubuh badan. Menurut beliau, tubuh badan akan bertindak balas mengikut arahan daripada akal fikiran, manakala akal fikiran akan bertindak untuk meragi kewujudan di dunia luar. Oleh itu, tubuh badan akan bertindak balas untuk membuktikan kebenaran terhadap keraguan tersebut. Sebagai contoh,
keraguan terhadap panasnya api. Sebelum kulit kita tersentuh api tersebut, fikiran kita akan meragui adakah api itu bersifat panas ataupun tidak, dan apabila kulit kita tersentuh api tersebut, maka terbuktilah bahawa api itu adalah benda yang wujud dan bersifat panas. Kaedah pemikiran ini juga menyebabkan Descartes menyedari kewujudan Tuhan. Hal ini kerana beliau mula meragui tentang ketidaksempurnaan dirinya yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kematian. Lalu beliau meragui siapakah yang sempurna di muka bumi ini, dan berdasarkan keraguan ini beliau memberi rasional bahawa yang sempurna itu adalah Tuhan yang mencipta alam dan mengatur segala benda di alam ini. Selain itu, Descartes turut menghasilkan beberapa karya falsafah yang turut digunakan sehingga kini, iaitu Discourse on the Method and Meditations on First Philosophy. Karya-karya beliau ini membincangkan tentang metod pemikiran beliau, iaitu metod kesaksian di mana ia menimbulkan keraguan bagi membuktikan sebuah kebenaran. Seterusnya, mari kita teliti kesan dualisme dalam kehidupan masyarakat. Pertamanya, apabila wujudnya dualisme dalam kalangan masyarakat, moral dan undang-undang dipisahkan. Kesannya, ada golongan yang berpendapat bahawa undang-undang tidak mampu untuk mengawal salah laku moral. Sebenarnya, budi pekerti dan moral yang mulia adalah asas yang paling kuat untuk melahirkan masyarakat yang ikhlas dan amanah. Orang yang tidak bermoral akan lebih mudah terjerumus dalam aktiviti jenayah. Semua undang-undang yang digubal adalah bertujuan untuk menegakkan sistem moral yang jitu. Contoh yang dapat dibangkitkan bagi memberi ilustrasi adalah pembunuhan secara tidak sah. Umpamanya adalah suatu perbuatan yang sudah pasti tidak bermoral. Oleh itu, wujudnya undang-undang yang digubal untuk menangani jenayah tersebut. Contoh lain pula adalah apabila dinyatakan dalam Al-Quran berkenaan larangan terhadap orang Islam untuk meminum arak. Adakah salah jika kerajaan membuat perundangan bagi mengharamkan orang Islam minum arak? Sudah tentu tidak. Maka dengan itu, moral dan undang-undang sepatutnya tidak dipisahkan. Pada masa sekarang, kita tidak dapat lari daripada mengkodifikasikan ajaran Islam kerana masyarakat Islam itu sendiri telah renggang daripada Islam. Jika dahulu, apabila ayat Al-Quran tentang pengharaman arak diturunkan, maka para sahabat serta-merta membuang arak tanpa mempersoalkannya. Tetapi sekarang, penghayatan terhadap Al-Quran adalah amat rendah. Oleh itu, hukuman berbentuk keduniaan ini juga perlu sebagai penghalang kepada budaya meminum arak. Moral manusia akan menjadi sukar untuk dididik tanpa panduan daripada undang-undang. Sedangkan pada ketika ini, dengan perundangan yang sedia ada, moral masyarakat berada di tahap yang amat menyedihkan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kesemua perundangan ini dihapuskan. Kemanakah moral masyarakat akan pergi? Menelusur kepada kesan dualisme yang lain, iaitu seni dan sains yang sepatutnya bergerak selari juga dipisahkan dan menghasilkan impak yang kurang baik. Seni dan sains sepatutnya tidak diasingkan kerana kedua-dua elemen ini saling berkait rapat. Menurut Carlos Martinez del Rio, pengarah institusi Biodiversity, kita membuat kesalahan dengan berfikir bahawa seni dan sains adalah berasingan. Ferris Montreal, pianis dan pengerusi Jabatan Muzik University Wyoming, turut bersetuju dan menambahkan pendapat bahawa apabila kita tidak menghubungkan sains dan seni, kita tersesat sebagai sebuah masyarakat. Namun, apabila sains dan seni digabungkan, akan menjadikan individu yang lebih baik secara keseluruhan. Albert Einstein berkata, saintis terhebat juga adalah artis. Walaupun ini mungkin mengejutkan orang-orang yang tidak pernah mempelajari sains secara mendalam, tetapi sebenarnya beberapa keupayaan minda yang utama dalam sains adalah menjadi kreatif. Ini kerana sains adalah satu bentuk penciptaan. Tujuan sains adalah untuk memahami dunia dan mencipta di dunia. Seseorang tidak boleh mencipta tanpa kreativiti. Perkataan kreativiti itu sendiri mempunyai maksud mencipta yang bermaksud kedua-dua proses seni dan sains adalah saling berkaitan. Alasan mengapa seni diperlukan untuk sains adalah kerana kreativiti melibatkan imajinasi serta imajinasi adalah visualisasi. Perkara yang dapat kita konseptualisasikan, gambarkan atau bayangkan dalam fikiran kita adalah perkara yang boleh kita buat jika kita mempunyai peralatan untuk melakukannya. Seringkali, beberapa penemuan terbesar dalam sains yang terlibat menggunakan beberapa bentuk seni. Apabila wujudnya dualisme ini, dua perkara ini dipisahkan. Ini akan menimbulkan kesukaran dalam memahami konsep sains yang kompleks, yang akhirnya menjadikan sains lebih sukar untuk difahami oleh individu. Menggunakan seni sebagai cara untuk mempelajari sains bukan sahaja membolehkan pelajar untuk memahami teras sains, tetapi ia juga akan membolehkan mereka untuk mempelajari konsep dan peraturan saintifik dengan lebih baik. Selalunya, keupayaan untuk menggambarkan dan membayangkan proses tertentu adalah penting untuk menyelesaikan masalah saintifik. Dengan kewujudan dualisme ini, permasalahan saintifik di masa ini ataupun akan datang sudah pasti tidak akan mampu terselesaikan kerana kekurangannya keupayaan generasi muda ini untuk menggambarkan serta memikirkan penyelesaian yang lebih kreatif dan kritis. Dualisme turut memberi kesan dari segi pendidikan. Dualisme mewujudkan dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan Islam tradisional yang fokus kepada asas dogma agama dan teologi Islam, dan sistem pendidikan sekular yang fokus kepada ilmu moden. Dualisme dalam pendidikan telah menjadikan seseorang insan itu kurang dalam aspek yang lainnya.
Dualisme turut membawa kesan positif dari segi minda dan badan. Dualisme minda dan badan merupakan pendirian metafizik yang mempercayai bahawa minda dan badan adalah dua entiti yang berbeza. Pengasingan minda dan badan telah membuka jalan untuk sains perubatan melalui pendidikan fisiologi dan anatomi, meletakkan asas untuk positivisme dan menentukan model bioperubatan. Pertama sekali, bagi mengatasi masalah dualisme, kita seharusnya menyatukan moral dan undang-undang kerana kedua-duanya ternyata saling mengimbangi antara satu sama lain. Hal ini kerana di dalam setiap undang-undang yang dicipta adalah bertujuan untuk memastikan semua manusia mengikuti segala aspek moral yang boleh diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya manusia melanggar etika moral yang tidak boleh diterima oleh masyarakat seperti etika membunuh amal hukum merogol, maka tindakan undang-undang yang telah pun ada di Malaysia akan dikenakan kepada mereka. Hal ini kerana ianya bertujuan untuk mengawal dan mengurangkan kadar masalah moral dan jenayah daripada berleluasa dan juga merebak yang akhirnya akan meruntuhkan akhlak masyarakat. Maka di sini jelaslah bahawa kita perlu menerapkan dan menyatukan semua nilai moral dan undang-undang dalam kehidupan kita. Kedua, bagi mengatasi masalah dualisme dalam pengasingan bidang sains dan bidang seni, langkah utama yang boleh diambil adalah dengan menerapkan kepentingan dua unsur ini sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini mungkin kelihatan remeh, namun ternyata didikan awal tentang keseimbangan sains dan seni di usia yang muda sedikit sebanyak membantu anak-anak muda untuk menghayati dan memahami kepentingan kedua-duanya di dalam kehidupan. Jika dilihat daripada perspektif yang berbeza, acap kali kita melihat situasi di mana didikan sains diutamakan di sekolah, manakala didikan seni pula dianggap remeh mahupun diperlekehkan serta dianggap tidak memberi manfaat sama sekali. Sejak dahulu lagi, sistem pendidikan di Malaysia jelas mengutamakan aliran sains berbanding dengan aliran-aliran yang lain. Carangan yang seterusnya adalah tindakan untuk menangani masalah sosial. Pihak-pihak bertanggungjawab perlulah menjalankan tugas mereka untuk membantaras masalah ini. Sebagai contoh, sekiranya terdapat masalah kecurian atau rompakan dalam sebuah kumpulan masyarakat, hendaklah dilaporkan pada pihak polis dan pihak polis hendaklah segera menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Langkah-langkah ini juga dapat memberi impak yang positif. Kempen-kempen tentang kesedaran dualisme juga boleh dilaksanakan sebagai inisiatif daripada pihak berkuasa. Seminar-seminar boleh dilakukan di tempat-tempat yang strategik dan lapang untuk memupuk kesedaran akan bahaya dualisme kepada masyarakat. Akhir sekali, masyarakat juga perlu berganding bahu untuk menghapus dualisme. Kita, sebagai salah seorang ahli kumpulan masyarakat juga, perlulah memainkan peranan agar menjadi entiti yang penting dan memberi sumbangan sendiri dalam mengatasi dualisme. Kita tidak boleh menuding jari dan menyalahkan sesama sendiri jika terdapat keburukan dalam sesuatu perkara. Adalah lebih bagus jika kita sendiri yang mengorak langkah untuk mencapai matlamat untuk mengekang dualisme. Hal ini boleh dibuat daripada ibu bapa yang memperkenalkan nilai-nilai murni kepada anak-anak. Didikan sebegini dari usia setahun jagung akan menarik minat anak-anak untuk mencontohi perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Seperti anda dapat lihat dalam scene tersebut, terdapat aktiviti pembedahan. Pembedahan ini berkait dengan kesan dualisme minda dan badan. Dualisme minda dan badan merupakan pendirian metafizik yang mempercayai bahawa minda dan badan adalah dua entiti berbeza. Sebelum kedatangan dualisme, pegangan Kristian Ortodoks mempercayai bahawa tubuh badan manusia harus sempurna untuk membolehkan roh seseorang pergi ke syurga. Oleh itu, agama melarang untuk melakukan kajian ke atas tubuh badan manusia melalui pembedahan. Kedatangan dualisme telah menggagalkan mitos tersebut dan membenarkan proses pembedahan. Seterusnya, apabila wujudnya dualisme dalam kalangan masyarakat, moral dan undang-undang dipisahkan. Standard moral itu juga berbeza dari manusia lain. Maka, pengasingan moral dan legal ini tidak wajar kerana seperti yang terdapat dalam scene tersebut, mereka melakukan eksperimen manusia yang tidak beretika. Di sini menunjukkan pentingnya legal untuk menyelaraskan semua perbuatan manusia atau dengan erti kata lain memberi limitasi kepada aktiviti manusia. Kesimpulannya, ramai dari kalangan masyarakat Islam telah menjadi dualistik oleh kerana faktor pembaratan.
Sejarah tamadun Islam telah menunjukkan bahawa ilmu dan pendidikan Islam perlulah berlaku secara integratif. Malahan, ilmu mengurus diri seperti akidah, ibadah, akhlak dan syariah perlulah mendasari ilmu-ilmu mengurus sistem. Selain itu, faktor penjajahan di dunia Islam dan faktor tamadun Islam yang kian hari kian menyusut menyebabkan ilmu dan pendidikan tersisih dari nilai fitrah. Hasilnya, ilmu dan pendidikan tumbuh dalam binaan asas yang menolak faktor pendidikan rabani, yang akhirnya menyebabkan ilmu dan pendidikan menjadi sekular. Justru melahirkan para pelajar yang mementingkan faktor duniawi melebihi segalanya. Lebih menyedihkan lagi adalah apabila pertimbangan agama sudah lagi tidak dijadikan pertimbangan utama dalam penyuburan ilmu dan pembangunan pendidikan, yang seterusnya menyebabkan fahaman sekular berkembang. Dalam pada itu, faktor globalisasi yang kian berkembang di samping faktor positif yang boleh dimanfaatkan menyebabkan umat Islam mudah terjebak dalam proses pembaratan. Buktinya, penjajahan pemikiran, gaya hidup, ekonomi dan teknologi amat ketara berlaku dalam kehidupan orang-orang Islam, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Secara tuntasnya, pendidikan agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis adalah yang sebaiknya dan yang sebenarnya menjadi tunjang kepada semua pendidikan umum yang ada di dunia. Hal ini bermaksud, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini selain pada agama Islam, pokok pangkalnya memang berasal pada agama Islam itu sendiri dan mempunyai hubungan kait yang rapat antara satu sama lain. Itu sajalah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.